بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk menghadiri majlis ilmu yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita, dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk meneruskan pembacaan kitab Maqamat Ahlil Yaqin. Jadi kita untuk tidak membuang masa, kita lihat pada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6 daripada kitab Maqamat Ahli Yaqin. Surat yang ke-6 pada perenggan yang kedua, beliau radhiyallahu anhu berkata, iaitu Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, jadikanlah perhatian dirimu pada 3 perkara. Iaitu beliau menyatakan kepada kita, iaitu jadikan kita ini senantiasa mengambil perhatian, senantiasa ingat pada 3 perkara. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, bertakwa. Iaitu bertaubat ini, kenapa Imam Asy-Syadzili mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat? Kerana baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali dalam satu hari. Atau dalam riwayat yang lain sebanyak 100 kali dalam satu hari. Jadi kalau Nabi yang tidak ada dosa pun bertaubat kepada Allah, apatah lagi kita yang tidak terpelihara daripada dosa. Justru Imam Asy-Syadzili menyatakan hendaklah kita menjadikan perhatian diri kita pada 3 perkara ini. Yang pertama, senantiasa bertaubat kepada Allah. Kalau katakan kita tidak ada melakukan sebarang kesalahan, kita tak ada lakukan sebarang dosa, kita tak buat apa-apa salah, tapi apakah kita dituntut untuk bertaubat? Jawapannya iya. Kerana manusia terdedah kepada 3 bentuk dosa. Dosa yang dia ketahui dan dosa yang dia tidak ketahui. Dosa yang dia lakukan secara terang-terangan dan dosa yang dia lakukan secara sembunyi. Okey? Jadi daripada apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita itu kita takut ada dosa-dosa yang tidak kita ketahui bahawa ia adalah dosa. Seperti apa? Seperti dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan amalan hati. Kemudian bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga ialah berhati-hati dalam setiap gerak-geri. Berhati-hati dalam setiap gerak-geri ini, sebenar istilah dia ialah al-hadar. Al-hadar ataupun al-hadru. Al-hadru ini maknanya ialah berhati-hati ataupun senantiasa mengambil perhatian untuk memelihara pada setiap kerlipan mata dan hembusan nafas daripada kelalaian. Okey, al-hadru iaitu kita terjemahkan dengan berhati-hati dalam setiap gerak-geri ini. Kalimah Arab dia ialah al-hadru. Okey, al-hadru ini ialah berhati-hati dalam setiap tindakan,
dalam setiap kerlipan mata dan hembusan nafas, dalam setiap gerak pemikiran kita dan lintasan hati kita. Yang mana kesemuanya itu bagi mereka yang soleh, mereka akan senantiasa menjadikan diri mereka yang demikian. Okey? Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawasanya, ya Aisyah, inna ainayya, kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya ainayya, sesungguhnya kedua mataku ini tanaman. Kedua mata aku ni tidur. Walakin la yanamu qalbi. Akan tetapi hati aku tidak tidur. Apa maknanya? Maknanya ialah Nabi SAW senantiasa pada setiap saat, pada setiap waktu, Nabi senantiasa mengingati Allah. Nabi senantiasa berzikir kepada Allah. Yang mana itulah di antara tanda-tanda kepada orang yang soleh. Okay? Jadi ada tak para ulama yang demikian? Jawapannya iya. Iaitu para ulama yang amilun, para ulama yang salihun dan juga ahli ibadah yang lain dari kalangan abid, dari kalangan para wali Allah yang mana mereka ini senantiasa menjaga setiap kerlipan mata dan hembusan nafas mereka daripada dibazirkan terhadap perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita melihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyatakan aslu kulli ma'siyah. Beliau menyatakan punca bagi segala maksiat. Iaitu maksiat ini, kalau kita terjerumus ke dalam maksiat, kita terjerumus ke dalam lembah kehinaan, iaitu maksiat, maka ada puncanya. Apakah puncanya? Aslu kulli ma'siyah wa syahwah wa ghaflah. Punca kepada segala maksiat, punca kepada segala syahwat, punca kepada segala kelalaian. Apa dia? Apakah dia yang menyebabkan kita ini melakukan maksiat? Apa yang perkara yang menyebabkan kita melakukan kita terikut kepada kehendak syahwat? Dan apakah yang menyebabkan kita ini lalai dalam mengingati Allah? Iaitu apa? Ar-ridha 'anil nafs. Iaitu rida dengan nafsu kita. Kita sedang bicarakan perkara yang berlawanan dengan al-hadar tadi. Okey, iaitu apa? Iaitu kita rida dengan nafsu. Okey, jadi kita lihat satu pada satu. Jadi kita lihat apakah punca kepada pertama sekali maksiat. Kita lihat apakah makna maksiat. Maksiat ialah kita melakukan sesuatu perkara yang bersalahan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama ada Allah memerintahkan untuk melakukannya atau Allah memerintahkan untuk meninggalkannya. Okey. Jadi jika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan meminum arak contohnya, tetapi kita minum arak, itu bermakna kita melakukan maksiat kepada Allah dengan minum arak. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan daripada berzina, tapi kita mendatangi zina, wal a'yadu billah. Jadi perbuatan kita itu adalah satu maksiat. Allah memerintahkan untuk kita solat, tapi kita tak solat. Itu juga maksiat kepada Allah. Okay? Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat, membangkitkan nafsu. Tapi kita tidak melakukannya. Maka itu juga adalah suatu maksiat. Jadi maksiat, kata Syekh Ibnu Athaillah, aslu kulli maksiyah wa syahwah wa ghaflah ar-ridha 'anil nafs. Punca kepada segala maksiat, punca kepada segala syahwat, punca kepada segala kelalaian, ar-ridha 'anil nafs, iaitu redha dengan nafsu kita. Jadi maksiat kita dah tahu maknanya, kita dah tahu definisinya. Syahwat, apa makna syahwat? Syahwat ini ialah kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Nafsu kita menginginkan apa, kita ikut dia. Nafsu kita terkesan dengan diri kita terkesan dengan bujukan nafsu kita. Dalam kehendak apa sekalipun, dalam nak memperbanyakkan tidur ataupun memperbanyakkan makan, memperbanyakkan berkata-kata perkara yang tidak ada faedahnya, maka itu juga adalah syahwat. Okey? Kerana syahwat ini ialah dia senang mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu. Kemudian, yang ketiga ialah lalai. Lalai perkara yang kita maklum.
iaitu apabila seseorang melakukan perkara-perkara yang tidak ada faedah untuk agama. Apa jua perkara sekalipun, jika ia tidak ada faedah untuk agamanya, maka dia termasuk dalam kumpulan orang yang lalai. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, punca kepada segala maksiat, segala syahwah, segala kelalaian, al-ghaflah, iaitu apa? Ar-ridha 'anil nafs. Iaitu kita rida dengan nafsu kita. Makna kita rida dengan nafsu kita ini ialah apa yang menyebabkan kita iman kita lemah. Contohnya macam mana? Contohnya apabila seseorang yang memperbanyakkan makan. Ya sahih, makan itu suatu tuntutan untuk menjaga kesihatan badan. Akan tetapi yang dituntut kepada kita ialah untuk makan dengan sekadarnya, bukan makan untuk mengenyangkan nafsu kita. Okey? Jadi apabila kita rida dengan kehendak nafsu, kita rida dengan dirinya yang mengkehendaki bahawasanya kalaulah katakan kita ini mengumpulkan harta kekayaan yang banyak, alangkah bagusnya contohnya. Itu juga merupakan kehendak nafsu kita, iaitu kita rida dengan dia. Dan segala perkara yang dituntut oleh nafsu lalu kita ikutinya. Segala perkara dalam kehidupan seharian kita, daripada tidur, daripada bangun daripada tidur, daripada tidak memelihara mata, melepaskan pandangan di khalayak ramai dan lain-lain, maka itu semua adalah petanda-petanda kepada apa? Petanda-petanda kepada kita ini orang yang rida dengan nafsu. Dan apabila kita kalah dengan kehendak nafsu, dengan kita rida dengan apa sahaja yang dia hendak, iaitu seolah-olah kita ni akur dengan apa sahaja yang dia nak lakukan. Apa yang kehendak dia, kita akur. Okey, kamu nak saya banyak main contohnya social media, okey saya main. Kamu nak saya banyakkan pandangan, okey saya banyakkan pandangan dan lain-lain perkara. Okey, jadi semuanya itu adalah punca kepada apa? Kepada kemaksiatan, punca kepada syahwat dan punca kepada kelalaian. Justru jika kita memahami perkara ini, itulah sebenarnya permulaan kepada kita nak perbaiki diri kita. Iaitu apabila seseorang nak menyelesaikan sesuatu masalah, dia tak akan dapat menyelesaikan suatu masalah melainkan dia mencari punca kepada masalah. Okey? Seseorang yang sakit kepala. Dia bukan sakit kepala. Seseorang yang tak boleh bernafas contohnya. Okey, dia sesak nafas. Jadi dia pergi ke farmasi, dia pergi beli apa contohnya. Dia pergi beli ubat batuk contoh. Jadi apakah itu akan menyelesaikan masalah kesihatan dia? Pasti tidak. Kerana apa? Kerana dia tidak tahu punca kenapa dia sesak nafas. Boleh jadi dia asma, boleh jadi dia ada menyebabkan apa? Jantung dia ada masalah, boleh menyebabkan dia ni badan dia banyak angin contohnya yang menyebabkan dia sukar untuk nafas dan lain-lain sebablah. Tapi apabila dia tidak mencari punca, bila dia tidak mencari punca, apakah akan menyelesaikan masalah dia? Jawapannya tidak. Jadi begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita. Apabila kita melakukan maksiat, kita lalai, kita leko, kita lemah dalam berhijrahlah contohnya. Kita lemah dalam berhijrah, kita lemah dalam istiqamah. Sekejap-sekejap hati kita ini lemah, sekejap-sekejap hati kita ini hilang semangat, sekejap-sekejap dah menjadi bosan. Dulu semangat, sekarang dah lemah contohnya. Jadi jangan kita salahkan rahmat Tuhan. Jangan kita salahkan kitab yang kita baca. Jangan kita salahkan guru yang ajar kita. Tidak. Kita kena salahkan diri kita sendiri. Okey? Kita kena salahkan diri kita sendiri. Maknanya apa? Makna kita salahkan diri kita sendiri ialah apa dia? Ialah disebabkan kita sendiri yang tak mencari punca kepada kelemahan kita. Punca kepada kegagalan kita dalam membangkitkan semangat untuk menuju kepada keredaan Allah. Okey. Jadi sekarang kita melihat redha dengan nafsu ini. Redha dengan nafsu dia ada tiga tanda. Apakah tiga tanda tersebut? Tiga tanda orang yang redha dengan nafsu. Definisi orang yang redha dengan nafsu ialah dia tidak ada kudrat.
dalam penguasaan nafsunya. Nafsu dia nak yang demikian, dia tak ada kudrat untuk melawan. Dia tak ada kudrat untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang dia kehendaki oleh nafsu dia. Okey? Jadi itu ialah orang yang reda dengan nafsu. Dan alamat kepada orang yang kejap ya. Jadi kita melihat iaitu antara tanda-tanda orang yang reda dengan nafsu dia ialah apa? Ialah yang pertama sekali dia membantu menguatkan kehendak nafsu dia. Dengan apa? Dengan dia tidak melakukan apa yang diwajibkan ke atasnya. Okey? Yang pertama ialah dia tidak membantu, dia membantu menguatkan nafsunya dengan apa? Dengan tidak melakukan apa yang difardukan ke atasnya. Contoh macam mana? Contoh macam apa yang Allah kehendak kepada kita, iaitu mendirikan solat. Kemudian bukan sahaja kita mendirikan solat, bahkan Allah berkehendak kepada kita untuk melaksanakan solat daripada awal waktu yang pertama. Yang kedua mesti khusyuk. Yang ketiga mesti ikhlas. Jadi kalau kita tidak ada tiga-tiga ini, apakah kita melakukan sesuatu tuntutan yang wajib ke atas kita? Jawapannya tidak. Maka itu adalah salah satu daripada punca kepada kita membantu nafsu kita. Bila sepatutnya kita dituntut untuk solat di awal waktu, kita tinggalkan solat di awal waktu. Kita dituntut untuk melakukan solat dengan khusyuk, kita tinggalkan kekhusyukan kita. Dengan kita banyak mengingati perkara selain daripada apa yang diperlukan ketika solat. Kemudian yang ketiga, kita dituntut untuk ikhlas dalam melakukan solat. Kita tidak ikhlas kerana kita melakukan solat ataupun kita pura-pura khusyuk disebabkan ada orang melihat kita. Iaitu kita melakukan perkara atau amalan kebaikan dengan apa? Dengan disebabkan adanya orang melihat kita. Jadi di situ punca ataupun sebab pertama kita ini membantu menguatkan nafsu kita. Okey, itu punca pertama kita menguatkan nafsu kita, yang mana akhir sekali kita termasuk dalam kumpulan orang yang reda dengan nafsu kita. Yang kedua apa? Yang kedua ialah kita melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan kesempurnaan pada syarak. Contohnya macam mana? Contohnya ialah syarak menginginkan kepada kita untuk kita, contohnya lah ya, untuk kita mengeluarkan zakat. Tetapi kita tak mahu mengeluarkan zakat kerana sangkaan kita, ini contoh, okey? Sangkaan kita bahawasanya setiap duit kita itu duit kita. Kenapa pula nak bagi orang lain? Ini contoh. Kalau orang pada zakat fitrah, okey, tak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah orang yang, contohnya orang yang berniaga. Orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perniagaan dia. Jadi orang yang macam ni biasanya dia tak nak keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab dia merasakan duit dia adalah duit dia. Tidak patut untuk diberi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ialah dia melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat dia. Apa makna dia? Maknanya ialah dia melakukan setiap perkara yang hina dan rendah yang dikehendaki oleh syahwat. Jadi daripada ketiga-tiga perkara ini adalah punca kepada apa? Punca kepada maksiat, punca kepada kelalaian dan juga punca kepada syahwat. Kemudian yang ketiga, kemudian yang seterusnya kita melihat. Tadi kita melihat kepada punca kepada segala maksiat, punca kepada segala syahwat, punca kepada segala kelalaian. Sekarang kita melihat apakah punca kepada segala kebaikan, punca kepada segala ketaatan. Maka kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifah adamur ridha minka anha. Iaitu apa? Iaitu punca kepada segala ketaatan, punca kepada segala ifah, punca kepada segala yaqadah. Okey, punca kepada segala ketaatan, punca kepada segala ifah dan punca kepada yaqadah adalah apa? Iaitu kamu tidak reda dengan nafsu. Okey. Kalau yang pertama tadi iaitu punca kepada maksiat itu kita reda dengan nafsu,
Yang kali ini ialah kita tidak reda dengan nafsu kita. Jadi kita lihat satu persatu. Kita lihat satu persatu apakah makna dia. Apakah makna kepada ketaatan. Ketaatan ialah apabila kita melakukan segala perkara yang dituntut oleh Allah. Sama ada perkara yang usul ataupun perkara yang furu'. Perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat. Itu dituntut oleh Allah. Maka demikian itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua. Tadi ketaatan, kemudian al-ifah dan yang ketiga ialah yaqadha. Apa makna ifah? Ifah ini ialah apa? Ifah ini ialah kita menguasai diri kita, dalam apa yang dikehendaki oleh syarak. Iaitu kita menguasai nafsu. Tadi kita dikuasai oleh nafsu. Kali ini kita pula menguasai dia. Okay? Kerana kita dah sebutkan banyak kali, nafsu ini adalah diri kita. Kita tak boleh berpisah dengan dia. Kalau syaitan, ya kita boleh berpisah dengan dia. Kita boleh minta perlindungan daripada Allah daripada didekati oleh syaitan. Akan tetapi nafsu tidak. Kerana nafsu itu diri kita sendiri. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita mendidik dia. Sama ada kita ini dikuasai oleh dia atau kita menguasai dia. Okey? Nah, jadi orang yang melakukan maksiat, kita tak kata dia menguasai syahwat dia. Tapi syahwat menguasai dirinya. Okey? Nah, kenapa kita tak kata syahwat berduyun-duyun datang kepada dia? Kerana syahwat itu memang diri dia. Nafsu itu memang diri dia. Okay? Nafsu itu sendiri memang diri dia sendiri. Jadi, punca kepada ketaatan. Punca kepada ifah. Dan punca kepada yaqadhah ialah adamur rida. Iaitu kita tidak reda dengan nafsu kita. Yang pertama, ta'at. Ta'at kita dah sebut tadi. Apa makna ta'at? Secara ringkas, ketaatan ialah kita melakukan perkara yang dituntut oleh Allah pada syarak, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang kedua ialah ifah. Apa makna ifah? Ifah ini kita mempunyai kemampuan untuk menguasai nafsu kita dalam membawa dia melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Okey? Dia berbeza dengan taat. Taat ialah kita taat. Okey, contoh kita solat. Contoh kita berpuasa. Memang dah wajib contoh. Tetapi ifah ini, dia lebih tinggi martabatnya daripada taat tadi. Sebab apa? Sebab dia menguasai dirinya dan membawa nafsu dia itu untuk menuju kepada jalan ketaatan. Okay? Jadi untuk menguasai nafsu, untuk membawa kepada jalan ketaatan itu bukan mudah. Jadi untuk mendapatkan yang kedua ini, ada caranya. Caranya macam mana? Sekejap lagi kita sebut. Okey? Sekejap lagi kita sebut. Kemudian yang ketiga ialah bukan. Yang ketiga ialah yaqadhah. Apa makna yaqadhah? Yaqadhah ialah al-intibah liwaril haq. Yaqadhah ini ialah kita senantiasa untuk mengambil perhatian dalam mengingati Allah. Dan kita beramal dengan seikhlas mungkin. Okey? Jadi, apa daripada tiga perkara ini, daripada mengenai ketaatan, kemudian mengenai ifah, kemudian mengenai yaqadhah, macam mana nak dapatkan ketaatan, macam mana nak dapatkan ifah, macam mana nak dapatkan yaqadhah, maka di sini kita ada satu sahaja cara yang tidak ada cara selain daripada cara ini. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain melainkan cara ini saja. Iaitu apa? Iaitu kita tidak reda dengan nafsu kita. Apa makna kita tidak reda dengan nafsu kita? Iaitu kita ini tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh nafsu. Dia lawan kepada yang pertama tadi. Yang pertama tadi, apa yang nafsu nak semua kita buat. Tetapi kali ini, macam mana kita nak lawan nafsu kita? Nafsu kita ni nak macam-macam. Tapi kita menguasai dia. Kita menguasai dia dalam hati kita sehingga kan kita tidak memperdulikan apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Sampai kan kita tak peduli apa yang dia nak, apa yang nafsu inginkan kepada kita, kita tak pedulikan dia. Okey? Jadi apa tadi? Untuk definisi ataupun tanda-tanda kepada orang yang tidak reda dengan nafsu. Okey, kita dah sebut. Taat, ifah dan yaqadhah. Okey, taat, ifah dan yaqadhah. Kan kita bagi tahu satu sahaja caranya, iaitu dengan tidak reda kepada nafsu. Tetapi apakah tanda-tanda orang yang tidak reda dengan nafsu dia? Apakah tanda-tanda dia?
Apakah tanda-tanda orang yang tidak redha dengan nafsu dia? Iaitu yang pertama sekali, iaitu dia bersifat dengan sifat tawaduk. Apabila seseorang bersifat dengan sifat tawaduk, dia tidak akan merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. Bahkan dia senantiasa akan merasakan bahawa dirinya adalah orang yang hina di sisi Allah. Jadi itu orang yang tawaduk. Bukan orang yang berpura-pura tawaduk, tetapi dia memang bersifat dengan sifat tawaduk. Dia tahu bahawasanya amalan dia ini akan menjadi sia-sia kalau dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang. Amalan dia akan menjadi sia-sia kalau katakan dia buat ini adalah untuk menuntut perhatian manusia kepadanya. Dia tahu bahawa kalau dia melakukan sesuatu kebaikan yang banyak sekalipun, kalau bukan niat kerana Allah tapi niat kerana makhluk, maka itu juga akan menyebabkan sia-sia amalannya. Maka dia bersifat dengan sifat tawaduk. Dia merasakan diri dia hina, dia merasakan diri dia tidak ada apa-apa kelebihan. Maka itu adalah tanda-tanda kepada orang yang tidak redha dengan nafsu. Okey? Kerana lawan kepada tawaduk ini ialah ujub. Okey? Orang yang tawaduk merendah diri, dia rasa diri dia hina. Tapi lawan kepada tawaduk ialah ujub. Dia merasa hebat dengan kelebihan diri dia. Merasa hebat dalam apa jua bentuk kelebihan yang ada pada dirinya. Seperti merasa ujub, merasa kagum dengan keilmuannya, merasa kagum dengan amalannya, merasa kagum dengan kecantikannya, dengan rupa parasnya yang indah, merasa kagum dengan kekayaannya, merasa kagum dengan kemasyhurannya, merasa kagum dengan kepetahannya dalam berpidato dan lain-lain perkara. Maka kesemuanya itu merupakan berada pada penyakit, satu penyakit iaitu ujub, dan ia lawan kepada tawaduk. Siapa yang ada penyakit yang demikian, dia bukan orang yang tawaduk. Bila dia bukan orang yang tawaduk, bermakna dia orang yang redha dengan nafsu. Okey, kerana orang yang tidak redha dengan nafsu, dia bersifat dengan sifat tawaduk. Okey? Dan tanda-tanda orang yang sifat dengan sifat tawaduk ialah dia senantiasa merasa diri dia hina di sisi Allah. Kemudian yang kedua ialah dia menunaikan segala hak yang dikehendaki oleh Allah tapi dalam masa yang sama. Ini tanda-tanda orang yang tidak rela dengan nafsu. Dia menunaikan segala hak yang dikehendaki oleh Allah tapi dalam masa yang sama dia melupakan segala kebaikan yang dilakukan. Okey? Ya, dia buat kebaikan. Dia melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Dia melakukan, bahkan mungkin melakukan sesuatu yang besar pada memberi jasa kepada umat manusia. Tetapi dia melupakan kedudukannya. Dia melupakan apa yang dia lakukan. Jadi itu juga merupakan petanda kedua daripada tanda-tanda orang yang tidak rela dengan nafsu. Okey, dan yang ketiga ialah dia senantiasa menghina dirinya. Dalam apa keadaan, dia sentiasa hina diri dia. Bukan membangga-bangga diri dia. Bukan menyucikan dirinya dengan memuji dirinya, tidak. Tetapi dia senantiasa merasakan bahawa diri dia adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Jadi 3 tanda-tanda ini adalah merupakan tanda-tanda kepada orang yang tidak rela dengan nafsunya. Bila seseorang itu ada tanda-tanda ini, maka dia akan senantiasa berada pada 3 daerah yang kita sebutkan tadi. Daerah ketaatan, daerah aifah, dan juga daerah iqalah. Jadi untuk menggapai ketiga-tiga ini, kena lakukan 3 tanda-tanda tadi. 3 alamat kepada orang yang tidak reda dengan nafsu. Okey, untuk setakat ini ada apa-apa persoalan nak ditanya ataupun ada yang tak faham ataupun ada yang keliru dan lain-lain, maka boleh bertanya. Boleh bertanya, tapi saya baca dulu kitab. Kalau nak tanya, soalan kita letak di akhir sekali. Kemudian yang seterusnya, apabila Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu menyatakan, hendaklah kamu menjadikan perhatian dirimu pada 3 perkara, iaitu bertaubat, bertakwa, dan al-hadud. Sentiasa menjaga berhati-hati dalam gerak-geri kita. Dan gerak-geri itu kita dah bahaskan dengan panjang lebar tadi. Apakah punca
Al-hadru ini maknanya berhati-hati, iaitu senantiasa memelihara, menjaga waktu, menjaga diri. Dan kita dah sebutkan tadi dua perkara yang besar, punca kepada maksiat dan punca kepada ketaatan. Dan di bawahnya itu kita ada sebutkan dia punya perincian dia. Okey, sekarang kita dah mungkin boleh faham sedikit. Sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili. Perkuatkanlah ia dengan 3 perkara. Berzikir, beristighfar, dan jadikan istighfar kamu sebagai pengabdian diri kamu kepada Allah. Aywa. Iaitu macam mana kita nak kuatkan taubat kita. Kita nak kuatkan takwa kita. Kita nak kuatkan al-hadru kita. Itu dengan cara apa? Iaitu dengan cara berzikir. Dengan cara beristighfar. Dan dengan cara menjadikan istighfar kita itu sebagai pengabdian diri kepada Allah. Apakah ada kaitan dengan perincian yang kita sebutkan tadi yang tak ada dalam kitab, tapi perincian yang kita sebutkan tadi? Jawapannya ada. Ya, contohnya berzikir. Okay? Apabila kita senantiasa berzikir, hati kita akan senantiasa hidup. Nafsu kita inginkan kita berzikir ataupun tidak, nafsu kita tidak inginkan kita berzikir. Jadi kita tidak rela dengan nafsu, iaitu dengan kita melakukan zikir. Yang kedua, apa tadi pengarang kata, kita beristighfar. Apakah ada kaitan istighfar dengan apa yang kita bahaskan tadi, iaitu dengan senantiasa menghina diri kita, mencela diri kita, bersifat dengan sifat tawaduk, melupakan segala kebaikan diri kita? Jawapannya ada. Jadi kita beristighfar. Walaupun kita lakukan ketaatan, kita beristighfar. Takut adanya kecacatan dalam amalan kebaikan kita tanpa kita sedari, yang menyebabkan hilangnya pahala daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita beristighfar. Okay. Dan yang ketiga ialah, kata Imam Asy-Syadzili, iaitu hendaklah kamu jadikan istighfar kamu sebagai pengabdian diri kamu kepada Allah. Kalaupun kamu tak lakukan dosa, kamu istighfar. Seumpama siapa? Seumpama baginda Nabi SAW. Nabi beristighfar. Bukan kerana Nabi lakukan dosa. Bukan kerana Nabi lalai, tidak. Okay. Bahkan haram menyatakan Nabi lalai. Tetapi apa yang Nabi lakukan? Apakah sebab Nabi beristighfar? Sebabnya ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagai hamba, Nabi sedar bahawa Nabi hamba dan Allah itu Tuhan, maka Nabi mengabdikan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Walaupun dengan beristighfar, walaupun dengan memperbanyakkan ibadah dan lain-lain perkara. Okey. Jadi untuk menguatkan takwa, untuk menguatkan taubat, untuk menguatkan al-hadar tadi, dengan cara berzikir, beristighfar, dan menjadikan istighfar kita itu sebagai pengabdian diri kepada Allah. Kemudian hendaklah kamu membentengi keenam-enam perkara tersebut dengan melakukan 4 perkara. Cinta kepada Allah, redha, zuhud, dan bertawakal kepadanya. Jadi didatangkan kalam Imam Asy-Syadzili ini di akhir pada perenggan ini, iaitu macam mana kita nak menjaga segala apa yang kita sebutkan tadi daripada 6 perkara. Apa 6 perkara tersebut? Taubat, takwa, al-hadar, memelihara diri pada setiap gerak-gerik. Kemudian disusuli dengan berzikir, disusuli dengan istighfar, dan disusuli dengan yang keenam ialah menjadikan istighfar sebagai pengabdian kepada Allah. Sebab istighfar itu ada dua sebab. Pertama, istighfar disebabkan melakukan dosa. Yang kedua, istighfar disebabkan kerana mengabdikan diri kepada Allah. Okey, jadi kata Imam Asy-Syadzili, hendaklah kamu memelihara dan menjaga keenam-enam perkara tadi dengan apa? Dengan cinta kepada Allah, redha, kemudian zuhud dan bertawakal kepada. Okay, dan ini sebenarnya kalam secara umum oleh Imam Asy-Syadzili. Adapun perinciannya kita belum masuk pun lagi. Okay, maqam taubat pada muka surat ke-12. Kita baru muka surat ke-6. Beliau berkata pula berdasarkan apa yang diceritakan daripada gurunya. Sebaik-baik amalan itu 4 perkara. Mencintai Allah, redha terhadap ketentuannya, zuhud terhadap dunia, dan bergantung harap kepada anak. Semuanya itu adalah selepas melakukan 4 perkara ini, iaitu melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi segala yang diharamkannya, mendiamkan diri dari berkata sesuatu yang tidak ada faedah, dan bersikap wara',
daripada menjauhkan diri daripada segala sesuatu yang boleh melalaikan. Jadi untuk menggapai maqam, contohnya apa yang pertama disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili, yang pertama guru kepada Imam Syadzili, iaitu yang pertama iaitu cinta kepada Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kemudian rida di atas segala qada dan qadarnya. Kemudian zuhud terhadap dunia. Kemudian yang keempat ialah tawakal, bergantung kepadanya, iaitu bertawakal kepada Allah. Jadi semua ini boleh kita gapai dengan cara apa? Dengan syarat kita melaksanakan 4 perkara yang wajib. Iaitu perkara-perkara yang wajib yang sebelum itu, iaitu apa? Yang pertama ialah melaksanakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apa yang diharamkan olehnya, mendiamkan diri daripada apa yang tidak ada faedah, iaitu apa? Iaitu la naqul fi ma la ya'nina. Iaitu kita tidak berbicara sesuatu yang tidak ada faedah untuk kita. Contoh macam mana? Contoh macam orang yang suka berbicara, minta maaf saya sebut, suka berbicara berkaitan dengan keburukan orang. Seperti siapa? Seperti golongan politik ataupun orang yang taksub kepada kepartian politik. Yang mana dia suka berbicara sesuatu yang tak ada faedah untuk agamanya. Okey? Jadi itu akan merosakkan dirinya. Kerana apa? Kerana dia suka mengumpat orang, suka menjatuhkan maruah orang, suka membongkarkan segala kejelekan peribadi orang. Maka itu juga adalah termasuk dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan diri kita, tidak ada kaitan, yang tidak ada faedah untuk diri kita. Okey, kemudian yang keempat ialah bersikap wara', memelihara diri daripada segala sesuatu yang melalaikan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu mesti diawali dengan sesuatu. Untuk menguatkan sesuatu mesti dibentengi dengan sesuatu. Itu kalau kita faham daripada apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syadzili, dan ini adalah suatu mukaddimah sahaja. Permulaan untuk kita sebelum kita masuk kepada perincian yang lebih mendalam dalam setiap daripada maqamat. Setiap daripada maqam, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, sebelum itu kita adakan mukaddimah terlebih dahulu yang didatangkan oleh pengarang, iaitu Syekh Nizar Hammadi. Dan sini sepatutnya kita tak terlalu panjangkan. Sebab apa? Sebab nanti pada setiap maqam, pada surat 12, yang pertama sekali maqam taubat, walaupun siapa yang ada kitab, walaupun nampak ringkas, tapi perbahasan dia sebenarnya panjang. Okey, perbahasan dia panjang, dan kita akan panjangkan pada setiap maqam nanti, insya-Allah. Kalau ada apa-apa persoalan boleh bertanya sebelum kita tutup.